Info terkini dan muzik sepanjang zaman, Bulletin FM, saya Haiza teman anda di Santai Siang dan pagi ini kita bawakan topik tentang kesihatan tumor kelenjar air liur. Sebab saya ada baca satu artikel berkenaan dengan seorang doktor berjaya keluarkan kelenjar air liur seberat 3 kilogram. Dan bersama Haiza, Dr. Muhammad Nur Hisham, pakar bedah ENT kepala dan leher, Hospital Pakar KPJ Sentosa. Doktor, memang besar macam gitu ke doktor, 3 kilogram? Yang itu kes yang agak ekstrim lah Aiza. Kebiasaannya tak sampai 3 kilo lah. Yang kita jumpa kebiasaannya mungkin 20 gram, 30 gram. Kes sampai 3 kilo ni kebiasaannya mereka yang agak lewat lah. Mereka datang ke hospital agak lewat. Mungkin alasan sebab takut. Ada mungkin kadang-kadang mereka berbak kampung dulu ke macam tu. Dengan cakap kawan. Mungkin mereka search dekat Facebook, kat internet. Mengatakan ini begitu begini. So kebiasaannya kalau kes yang macam tu yang agak berat ni ialah lewat ke hospital lah. Itu yang dia semakin membesar lah doktor Betul, correct. Okey doktor, untuk pengenalan boleh tak doktor jelaskan kelenjar air liur tu apa dan fungsi kelenjar air liur tu untuk kita ni sebenarnya? Boleh. Kelenjar air liur ataupun nama English dia salivary gland lah ya. Dia sebenarnya organ pemakanan sebenarnya. Dia dalam badan kita ada dua kumpulan utama, major dengan minor, yang besar dan kecil. Yang besar ada 3. Dia 3 pasang dekat muka kita ni. Kelenjar parotid, submandibular dengan sublingual. Parotid ni kebiasaannya dia dekat bawah telinga, submandibular bawah dagu dengan sublingual ni bawah lidah. Kebiasaannya kita tak nampak benda kelenjar ni. Dia saiz dia kecil dan dia tersembunyi. So cuma bila dia berpenyakit baru nampak bengkak dekat muka. Kalau mungkin Haiza tahu penyakit beguk, orang yang beguk. Dulu kecil-kecil selalu kena doktor, mak kita sapu nila macam tu kan? Sapu nila, itu parotitis. Itu bukan kanser lah, tapi itu kelenjar parotid dekat bawah telinga tu dia bengkak. Orang Melayu panggil beguk lah, tapi nama saintifik dia parotitis. Jangkitan kuman di kelenjar parotid. So kelenjar ni 3 yang besar ni, parotid kiri kanan, submandibular kiri kanan, sublingual di bawah lidah kiri dan kanan. Kemudian kita ada juga minor salivary gland, lebih kurang 100 ke 200 gland yang kecil-kecil ni lah. Jadi fungsi kelenjar air liur ni, nombor 1 dia pelincir. Fungsi dia ialah melicinkan oral cavity mulut kita ni supaya kita mudah bercakap, mudah. Satu untuk mengunyah, masa kita mengunyah makanan, dia akan melincirkan makanan tu lah. Nombor 2, fungsi dia ialah penghadapan makanan. Kelenjar kita ni, kelenjar major yang 3 tu, dia ada sedikit enzim. Jadi bila makanan masuk dalam mulut kita, enzim tu akan keluar untuk memecahkan sedikit macam karbohidrat. Macam kalau kita makan roti ke macam tu, dalam tu ada kaya dengan karbohidrat. So dia akan, enzim tu akan memecahkan sedikit. Jadi sebelum makanan tu masuk dalam perut, dia cepat hancur lah macam tu dia dah mula dah hadam dah. Ya, jadi kan doktor, setiap yang Allah ciptakan untuk kita ni fungsi dia pelbagai doktor kan sebenarnya. Ini baru cerita, baru cerita pasal lidah, pasal apa yang doktor terangkan tadi, ENT semua kan. Okey doktor, selepas ini Haiza nak tanya doktor, mungkin ada gejala yang kita boleh kenal pasti seseorang itu mengalami tumor kelenjar air liur. Kita akan sambung selepas ini doktor di Bulletin FM. Frekuensi 101.3 FM di Lembah Kelang bersama Haiza Santai Siang Bulletin FM. Tumor kelenjar air liur, itu topik yang kita bawakan kepada anda sama-sama untuk kita tahu tentang penyakit ini. Dan Dr. Muhammad Nur Hisham, pakar bedah ENT dari Hospital Pakar KPJ Sentosa bersama dengan Haiza. Doktor nak tanya risikonya pula bagaimana doktor? Siapa yang berisiko untuk kena tumor kelenjar air liur ni doktor? Risikonya kebiasaannya ialah orang yang merokok, orang yang minum arak lah, alkohol, dan juga mereka yang pernah tak kita tengok kat kampung orang yang chew tobacco, curut dengan sirih bitenak kan, itulah. Mereka tu pun risiko yang tinggi untuk mendapatkan kanser macam ni. And then orang yang terdedah kepada radiasi. Mereka yang kerja di X-ray, jabatan X-ray ataupun di mungkin nuclear power plant ke macam tu. So, mereka ni risiko mereka tinggi sedikit lah kepada risiko untuk dapat tumor kelenjar ni. So simptom dia kebanyakan masa ialah bengkak aja, actually swelling.
So pasien tu kadang-kadang tak ada sakit pun, dia tak ada dia datang Awal-awalnya hospital begitu lah doktor bengkak, dia macam tiba-tiba ada satu biji dekat bawah telinga, biji bawah leher. So dia pergi jumpa doktor dia, mungkin doktor dia akan bagi antibiotik macam tu. Nak Dan surutkan kemudian dulu sebab kebiasaannya ialah infection. Jangkitan kuman. Tapi ada kalanya bila dah dirawat pun tak baik juga, dan mungkin doktor yang merawat tu dia akan kata, oh ini mungkin benda lain. So masa itulah baru dirujuk ke hospital. Okey, ada step seterusnya. Doktor, bila doktor sebut tadi dekat kampung kan dulu nenek-nenek kita macam makan sirih, gambir, yang itu sebab kapur. Adakah tu sebab dia panas doktor yang dia boleh jadi macam tu? Bukan, dia banyak kandungan nikotin dalam tu. Dia ada nikotin, chemical, benda-benda macam tu dia memang bila dia resap dalam badan, dia memberikan risiko yang tinggi untuk kanser yang saya sebut ni lah. Bukan itu saja, kanser mulut sekali. Kanser mulut, kanser lidah, di bibir dan sebagainya lah. Yang berkaitan ya doktor ya? Di mulut, oral cavity. Yes. Kanser mulut ni kebanyakannya kalau kita sekarang ni dah semakin kurang lah. Tapi kebiasaan dulu kita akan tengok orang mereka yang isap curut, yang makan sirih, mereka tu tinggi sikit dia punya risiko. Memang common untuk jumpa berlaku dulu doktor. Baik, sekarang ni saya rasa kesedaran tu dah lebih tinggi lah kan. Betul. Baik, untuk anda semua yang mana nak tanya apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp kepada Haiza di 0172765656. InsyaAllah Dr. Hisham akan tolong jawab selepas ini di Bulletin FM. Stream kami 24 jam melalui aplikasi Audio Plus dan dengarkan Haiza di Santai Siang sekarang ini. Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Satu artikel saya baca, doktor berjaya keluarkan kelenjar Ailio seberat 3 kilogram. Dan saya terus tanya kepada Dr. Muhammad sekarang ni, Dr. Muhammad Hisham. Haiza nak panjangkan soalan daripada pendengar Bulletin FM. Namanya Latifah, dia cakap, doktor, kelenjar Ailio ni satu penyakit yang jarang berlaku ke? Susah nak jumpa ke macam mana? Kalau kanser kelenjar Ailio memang agak jarang. Insiden dia mungkin 1 dalam 100,000 orang lah. Tapi penyakit Ailio saja, kalau kelenjar setakat bengkak, infection, agak biasa. Okey. So kalau Dia berbeza doktor? Berbeza. Kansernya agak jarang. Tetapi penyakit yang kelenjarnya saja, infection, agak common, agak biasa. Contohnya paling common ialah beguk lah. Beguk ni atau nama orang putih ni mumps, agak biasa lah untuk kanak-kanak. Mereka pergi sekolah, dapat kuman. So kuman tu masuk kat mulut, dia akan melalui saluran tu. Jadi kita akan dapat bengkak beguk semua ni. So bukan saja kanak-kanak ya. Kadang-kadang kalau pesakit tu ada masalah dewasa, kalau contohnya gigi dia bermasalah, banyak caries, banyak kuman dalam gigi. Kuman-kuman tu pun boleh masuk melalui lubang Ailio tu ke kilang Ailio tu sendiri. Punca kuman tu bukannya daripada udara tapi daripada gigi, daripada gusi yang dah yang tak rosak sihat. tu kan. Berarti sana dia naik ke kelenjar tu bengkak macam tu. Okey, jadi dia berkaitan dengan gigi kita juga. Jika anda tak jaga, tak bersih pun. Betul. Dia berjiran. Kelenjar ni di luar mulut tapi dia punya pipe masuk ke dalam mulut. Macam tu. Okey. So Ailio tu pun menjaga gigi, kesihatan gigi juga seperti yang kita bincang awal tadi kan. Dia mengandungi antibody semua. Doktor, kalau daripada segi rawatan pula macam mana? Okey, rawatannya kita kebiasaannya doktor GP kat luar dia akan kebiasaannya akan bagi ubat dulu, ubat antibiotik, ubat bengkak. Kalau tak surut mungkin akan rujuk ke hospital lah. So bila mereka rujuk ke hospital, kebiasaannya doktor ENT yang akan melihat benda macam ni, kes macam ni. Tapi ada kalanya doktor pakar lain pun ada juga, mungkin pakar bedah, mungkin pakar gigi, bergantung ya. Jadi apa kita buat bila pesakit sampai, sama sekali kita akan ambil history lah, ambil sejarah. Tanya ada pendedahan kepada radiation ke tidak, isap rokok ke, makan curut ke, benda macam tu lah. History kita ambil, lepas tu kita buat pemeriksaan. Kebiasaannya kalau pemeriksaan tu straightforward, boleh nampak dia punya bengkak di mana. Boleh tahu dah. Boleh nampak dah, boleh agak. Tapi kita kena confirm juga. So dari segi ENT kita akan masukkan kamera dalam mulut, dalam hidung, dalam tekak, untuk memastikan tak ada benda lain yang di dalam rongga hidung dan tekak lah. Sebab kadang-kadang
kita nampak dari luar satu, tapi bila kita masuk dalam ada benda lain. Itu yang tak nak tu Contohlah. doktor. Jadi kita sarankan untuk cepat-cepat datanglah berjumpa doktor. Kalau anda sendiri rasa badan tu, sebab anda yang kenal diri anda kan doktor kan? Kita yang tahu diri kita macam mana kalau ada perubahan. Baik, mungkin ada doktor boleh sarankan, ada tak gaya hidup kita yang perlu kita tukar untuk elakkan daripada terkena kelenjar ilio, tumor kelenjar ilio ni? Tumor kelenjar ilio ni memang khusus lebih kepada mereka yang merokok lah sebenarnya, merokok dan alkohol dan juga tobacco lah, sirih semua tu. Memang itulah nombor satu musuh utama. Tapi ada kalanya kita tak ada buat benda macam tu, kita tak ada terdedah kepada radiasi, tapi dapat juga. Jadi benda ni kita tak boleh jangka lah benda tu. Okey, jadi kita kena amalkan gaya hidup sihat ya doktor. Baik, terima kasih sekali lagi kami nak ucapkan kepada Dr. Muhammad Nur Hisham, pakar bedah ENT, Kepala dan Leher Hospital Pakar KPJ Sentosa. Semoga segala perkongsian ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kekal terus dengar Bulletin FM.